أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana mengaturkan kita, mengizinkan kita sekali lagi dapat berjumpa di pagi ini untuk meneruskan pembelajaran kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya, menghayati dan jadikan isi kandungan Al-Quran itu sebagai panduan ya, di dalam kehidupan kita. Dengan cara ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga mempersiapkan diri kita kepada kehidupan yang sebenarnya, iaitu kehidupan di alam akhirat nanti ya. Sedangkan dunia ini hanya satu perjalanan sementara yang kita perlu gunakan untuk memastikan kejayaan yang sebenarnya adalah di akhirat. Maknanya kita boleh cari dunia tetapi jangan lupa akhirat ya. Fokus masih lagi kepada akhirat ya. Tapi jangan sampai lupakan dunia ya. Dunia ni kita tak perlu lupa. Dunia ni perlu kita ambil tetapi kita gunakannya untuk sebagai kemudahan untuk kita mempersiapkan diri kita kepada kehidupan yang sebenarnya yang kekal abadi di akhirat ya. Sedangkan di dunia ni kita hanya diberikan kehidupan yang sementara sahaja. Okey, kita teruskan dengan perkongsian kita hari ini, iaitu membincangkan ayat 17 surah Al-Baqarah, dan kita telah pun sampai kepada kalimah Adha'at ya, Adha'at, iaitu dalam ayat yang okey, kita masukkan dulu kawan-kawan kita yang tengah memasuki kelas sekarang. Ayat yang ke-17 kalimah yang boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Adha'at adalah kalimah yang ke-7 di dalam ayat yang ke-17 surah Al-Baqarah ni, dan kita telah pun semalam memperkenalkan, melihat beberapa tanda di dalam kalimah ni. Kita sudah boleh memahami, mengenalnya dengan sedikit sebanyak yang kita kongsikan semalam ya. Dia daripada sini kita melihat kalimah ni adalah fi'il madhi maklum wazan keempat ya. Fi'il madhi maklum wazan keempat. Apa tanda wazan keempat tu? Ialah ada penambahan hamzah qata' di awalan ni sebab dia menggunakan acuan af'ala ya. Dengan menggunakan acuan af'ala tu, dia mulakan dengan hamzah qata' yang berbaris atas. Itulah salah satu daripada tanda yang membezakan fi'il madhi maklum daripada wazan keempat daripada wazan-wazan yang lain ya. So dalam wazan-wazan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati tidak ada hamzah qata' ya. So keunikan hamzah qata', keunikan wazan keempat fi'il madhi, itulah dia bermula dengan hamzah
qata'ta. Yang lain tu sama ada tidak mempunyai huruf hamzah ataupun dimulakan dengan hamzah wasal, ya. Dan ada juga yang dimulakan dengan huruf ta. Wazan kelima dan wazan keenam digunakan dimulakan dengan huruf ta fathah. Dan wazan ketujuh hingga ke wazan ke-10 dia mulakan dengan hamzah wasal, ya. Hamzah wasal itulah sebagai tandanya. Okey, hari ini kita akan berkongsikan maklumat daripada korpus Quran.com, ya. Kita semalam sudah melihat daripada tafsir tafsir Quran tafsir dan perkata dipanggil yang hijau ni, ya. Dan mana kita tekan di sini semalam, dia memberi kita beberapa maklumat huruf akarnya di sini, dan juga dia adalah bentuk dia lah bentuk 4 tu, maksud dia wazan keempat, ya. Dan dia mengambil acuan di sinilah, iaitu fi'il madhi wazan keempat, ya. So sekarang ni kita pergi kepada qurancorpus.com dan kita lihat apakah maklumat yang dikongsikan dengan kita di dalam qurancorpus.com. Kita pergi ke ayatnya, iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-17. Kita tekan go di sini dan kita akan dapat senarai kalimah-kalimah di dalam ayat tu, dan kita terus kepada al-dha'at, yang inilah, ya, kalimah yang ketujuh ayat 17 surah Al-Baqarah. Ini bahasa Inggeris dia lah. Kalau kita nak fokus kepada dia saja, kita tekan di sini, ya. Tekan dekat kalimah tu, dia akan bawa kita pada paparan khusus untuk untuk kalimah itu sahaja, iaitu al-dha'at, ya. Di atas berikan maklumat kepada kita, iaitu 7th word of verse to 17, maknanya kalimah yang ketujuh is form for perfect verb fi'il madhi, maknanya dia adalah fi'il madhi maklum wazan keempat. The verb is third person feminine singular, bermaksudnya perkataan ini ialah fi'lun. Verb tu ialah fi'lun, ini bersabit dengan pelaku ghaibun. Third person ialah ghaibun, feminine ialah muannas, singular ialah mufradah, ya. Jadi fa'il dia adalah seorang ataupun satu benda. Fa'il boleh jadi orang, fa'il juga boleh jadi sesuatu, ya. The verb triliteral root is bought, waw, and hamzah, ya. Di sini dia menggunakan hamzah. Untuk kegunaan kita tak gunakan hamzah, tapi kita gunakan alif, ya, bukannya hamzah. Jadi bought, waw, dan alif. Bagaimana yang di dalam kuantasi pro tadi, bought, waw, dan alif, ya. Untuk QHS Academy kita tak gunakan hamzah tu, kita gunakan alif, ya, di dalam mencari ataupun menggunakan 3 huruf akar, ya, kepada kalimah ini. Jadi dan di bawah pun dia ada berikan sikit maklumat untuk bantuan kita belah kiri, belah kanan ni dinyatakan dia dalam bentuk bentuk bahasa Arab lah, fi'lun. Ya, seperti ini. Kalau kita ikut ni, bunyi dia fi'lun madun, ya, fi'lun madun. Tetapi kita gunakan dalam bentuk fi'lun madhi. Madhi itu dia ada kategori dia, menunjukkan dia itu adalah satu kategori perbuatan, ya. Dengan dot di hujung tu ada ya mat lah, ya, yang tidak bertitik. Itu cara kita mengeja fi'lun madhi. Ini yang diterangkan dalam bahasa Inggeris. Kalau kita nak melayukan, kita tekan translate to Melayu. Dia akan tukarlah kepada kita kata kerja sempurna. Kata kerja maknanya fi'lun madhi, wanita, muannas, tunggal, mufradah,
bentuk empat, wazan keempat, orang ketiga, ghaibun. Mensabitkan pelaku tu adalah dalam kumpulan orang ketiga yang kita panggil ghaibun, ya. So hari ini kita mulakan dengan komponen lah. Kita uh, pecahkan adha'at ni kepada komponen dia, ya, komponen. So kita pergi ke leksi logos seperti biasa, ya. Okey, kita clearkan mana-mana drawing yang ada sini untuk memfokuskan, ya, perkongsian kita, iaitu kita nak membincangkan kalimah adha'at, ya. Bermula dengan hamzah qata' baris atas, lepas tu dhad baris atas juga, kemudian diikuti dengan alif mamdudah sebab dia akan bertemu dengan hamzah yang fathah, dan diikuti dengan ta sakinah. Ya, itulah adha'at, ya. Okey, itu adha'at, cuma beza dia ialah dalam penulisan yang sebenarnya tanda sukun ialah tanda dipanggil kepala ha ni, ya, bukannya tanda bulat. Tetapi leksi logos ni dia tak ada kepala ha. Sebab leksi logos ni dia satu perisian yang lama, ya, dia tak updatekan lagi dengan sukun, tanda sukun dengan kepala ha. So kita gunakanlah apa yang ada ni. Sekarang ni kita buat pecahan ataupun komponen dulu. Apakah komponen yang digunakan untuk membina adha'at ni, ya. So kalau kita buat komponen tu, kita kopikan dia, bawa ke belah kiri ni, ya, dan kita pecahkan kepada dua. Ya, adha'at tu sebenarnya adalah adha'a tu ialah komponen kata kerja dia. Ya, bila kita pecahkan kepada komponen ni, sini komponen fa'il, jadi dalam adha'a ni dia tidak ada komponen fa'il dah. Ya, dia tidak ada dalam ini, tidak ada komponen fa'il. Komponen fa'il ni mana di selepas itu, ya, yang disambung selepas itu. Jadi adha'at tu kalau kita gunakan teks untuk menerangkannya, so kita gunakan teks feature ni, ya, kita terangkan sebelah kanan dia, iaitu adha'at ialah fi'lun madhi, MAA 2A, DHI 2 fi'lun madhi ma'lum. Wazan Z besar, Z apa? Z lah. Z tu besarkan. Ambil capital Z sebab Jawi dia ialah Zai, ya, untuk wazan. Waw, Zai, Nun. Itu menunjukkan pengejaan wazan, ya. Waznun, jadi Z tu dibesarkan dalam bila kita menulis ruminya, ya. Dia adalah wazan keempat, ya. So fi'lun madhi maklum, wazan keempat. Kalau kita nak nak kemaskan lagi, yang Allah ni ialah kita kata dia komponen kata kerja. Jadi itu bahagian kata kerja, ya. Kerja, fi'lun madhi maklum wazan bermakna dia tidak ada dia tidak ada komponen fa'il di situ. Komponen fa'il ada yang sebelah kiri itu. Ya. So ini ada komponen kata kerja saja. Ya. Kalau kita nak terangkan dalam konteks i'rab, ya, sebab kalimah biasanya dia ada i'rab. I'rab ni status dia. Tetapi di sini semua fi'il madhi dia default dia kita panggil bil fathati. Bermakna dia sentiasa mengambil huruf terakhir itu, sentiasa mengambil baris atas.
ya, default dia, ya. Tapi bila dalam kalimah ni mungkin dia sudah dijamakkan, dia tidak lagi nampak baris atas dia, tapi masih lagi dia default dia, karakter dia ataupun ciri dia dalam konteks i'rab kita panggilkan dia bil fathati, ya. Apa mana dia hamzah qata' ni, ya, hamzah qata' ni mengambil baris atas itulah dipanggilkan bil dengan fathah, ya, fathah. Tapi sebab ada B tu dia majrur lah, kita panggil dia bil fathati, ya, dengan baris atas tu lah yang dimasukkan dengan uh, bil fathati. Dan kita komponen tu kita boleh beri makna kalau kita sudah mengenal makna. Kalau tidak mengenal, kita boleh cari maknanya semasa membuat pembentukan kalimah. Ya, bil fathati bermakna apa? Uh, di sini dia kata kerja, dia ada komponen masa, tak ada komponen fa'il, ya. Dia ada komponen masa. Kata kerja ni mesti ada masa. Jadi bil fathati telah, ya, makna dia telah menerangi, itu maksud dia, ya. Mana adha'a tu maknanya telah menerangi. So tak ada fa'il di situ. Ya, so fa'ilnya di mana? Yang ni lah. Yang ni, yang diwakili oleh ta yang sakinah ataupun ta bertanda sukun tu. So kita uh, tuliskan sebelah sini, ya. Jadi ta ni kita panggil dia apa? Komponen fa'il, ya, komponen domir, isim domir lah, ya, isim domir mewakili, ya, kita letak dia mewakili sebab dia sebenarnya bukanlah fa'il yang betul, bukan dia tu yang fa'il. Fa'il itu adalah benda lain, ya, dia wakil dia, kita panggil dia komponen isim domir mewakili fa'il. Ataupun kita kata isim domir lah. Tak apa, kita kalau okay, boleh faham, komponen isim domir sepatutnya komponen fa'il, ya. So dia isim domir, jadi kita buat ayat ni betul. Dia adalah isim domir mewakili fa'il. Tak payah komponen ni, mungkin mengelirukan, ya. Dia ini komponen yang pertama, ni komponen kedua. Dia adalah isim domir mewakili fa'il. Fa'il adalah pelaku. Yang daripada situ apakah tanda yang kita boleh, yang mufradah muannas. Muannas. Okey, okey, kita ambil muannas dulu. Biasanya kita akan mulakan dengan jantina dulu. Yang barulah bilangan, ya. Mufradah, kemudian okey, jantina sudah ada, bilangan sudah ada, i'rab, ya, i'rab. Masukkan supaya kita memahami setiap fa'il sebenarnya dia mengambil i'rab yang marfu'. Itulah, ya, maklumat kepada ta maftuhah yang disukunkan tu. Dia adalah sebenarnya isim domir mewakili fa'il. Jadi bermakna fa'il tidak ada di dalam ni, dia ni wakil saja, ya. Fa'il sebenarnya ialah mustatir. Kalau kita nak masukkan boleh maksudnya, ya, mewakili fa'il mustatir, yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan tu. Yang muannas, kalau itu tak payah koma, yang muannas mufradah, ya, mustatir
Tak payah yang 2 kali, buat 1 cukup. Mustatir muannas, sini baru boleh koma. Mufradah yang marfu, dan kita berikan makna dia tu ia lah, ya, ia ataupun dia. Kalau dia manusia, kita gunakan dia. Kalau bukan manusia, kita gunakan ia, ya. Dalam terjemahan tu ayat nanti kita akan specify apakah fa'il yang sebenarnya, ya. Ini kita nak memberi penerangan dalam konteks komponen. Jadi kita boleh adjust sikit, bagi dia kemas sikit, ya. So terdapat dua penerangan di situ. Satu untuk al-dha'a, gunakan arrow, ambil warna hijau. Yang ni adalah untuk komponen yang pertama. Dan yang ni adalah untuk komponen yang kedua. Itulah, ya. Sedikit sebanyak yang telah kita lihat tadi daripada Digital Al-Quran Tafsir dan Pekata, dan juga daripada qurankompon.com tu, maklumat yang kita boleh kumpulkan tadi, ya, untuk menerangkan, ya, al-dha'at ni adalah dibangunkan oleh gabungan dua komponen. Komponen pertama ialah al-dha'a, kemudian komponen kedua ialah ta sakinah tu. Al-dha'a adalah komponen kata kerja, ya. Fi'lun madhi maklum, wazan keempat bil fathati, yang bermakna telah menerangi. Dan komponen yang kedua tu ta maftuhah sakinah tu ialah isim dhamir mewakili fa'il mustatir muannas mufradah yang marfu. Ya, kalau kita nak tambah satu lagi, biasanya boleh kita tambah, iaitu apa? Muttasil, sebab dia attach. Ni dia attach. Tetapi sekarang ni tak perlu sebut apa muttasil lagi lah, sebab dia belum bergabung. Tapi bila dia bergabung menerangkan al-dha'at tu, barulah kita masukkan dia muttasil, ya. Okey, so bila sudah dapat menerangkan yang ini, barulah kita buat penerangan kalimah tu al-dha'at. Ya, kita lihat komponen dulu, kemudian kita buat penerangan, ya. Okey, yang ni kita simpanlah. Simpan dia dalam print screen. So lain kali kita nak guna, kita boleh gunakan semula maklumat tu, dan kita padamkan untuk sekarang kita nak buat penerangan kalimah, ya. Bila kita sudah mengenal uh, Prof, ya, saya nak tanya, sebab saya miss kelas pagi ke malam. Macam mana kita nak kenal pasti huruf akar dia yang waw? Sebab dia buat waw alif. Jadi yang waw tu, sebab saya tak nampak yang wow, macam memang mana. dia ingatkan kaedah dia. Ya, Kalau ada alif di tengah tu, okey. sebab ini yang pertama, lepas tu alif, lepas tu hamzah. Kalau alif di tengah dalam bentuk kalimah, alif tu adalah dibangunkan daripada adalah tukaran daripada waw ataupun ya. Bermakna 3 huruf akar kepada kalimah tu boleh jadi waw ataupun boleh jadi ya. Huruf-huruf sakit lah. Huruf, bukan, kita tak panggil huruf sakit, huruf lemah, ya. Jangan panggil Okey, huruf sakit. Dia tak sakit. okey. Dia lemah saja, ya. Hmm. Itu kalau kita melihat daripada kalimah lah. Kalau kita tak biasa, kita pergi ke yang ni, dia dia bantu di sinilah, ya. Dia beri dot waw alif tu. Sini Terima dot kasih. waw alif. Hmm.
Masih dok. Okey, dan yang ketiga Hamzah tu kan. Hamzah tu kalau dia yang ketiga, biasanya dia adalah pertukaran daripada alif. So maknanya kalimah ni ada dua huruf illah ni. Satu waw, satu alif. Kedua-dua illah bila illah tu sebab dia lemah. Yang tu dia panggil lemah sebab dia boleh ditukar-tukar. Ya, kalau yang tak lemah tu tak bertukar huruf dot tetap dot. Dot bukan huruf lemah. Okey. Okey, makasih dok. Okey, sama. Okey, kita akan buat penerangannya, sambung besoklah ya. Hari ini sudah sampai penghujung tu, tapi kita telah selesai tadi membuat apa komponen dia ya. Penting komponen ni kenapa? Komponen ni adalah status yang asal sebelum dia bergabung. Bila dia bergabung, dia akan kadang-kadang dia akan bertukar. Ya, sebab tu kita perlu melihat komponen-komponen dan apakah status asal komponen dia ya. So yang ni kalau kita nak tandakan, kita boleh labelkan 2 dengan 17 lah, ayat 17. Ya, kalau nak masukkan sekali kalimah dia boleh nak masukkan 7 sekali lah. 2, 17 dan 7 ya. Okey, dan besok kita akan buat penerangan lah ya, penerangan kalimah. Kita gunakan Lexilogos Jawi ni untuk menulis penerangan. Sebab Arab tak ada. Nah ya, kita ambil fa, non, ra, ro, alif, non, penerangan, kalimah, kaf, lam, mim, kita kopikan dia, bawa ke Lexilogos Arabi tadi, masukkan situ untuk kita buat persediaan untuk besok, iaitu penerangan kalimah apa? Allah, ad. Ya. So bila kita menerangkan tu tak perlu menerangkan komponen kita dah terangkan tadi. Jadi kita siap komponen, kita menerangkan kalimah tu. Ya, yang tu yang kita akan buat besok. Sekarang ni sudah 7:46. Kita simpan di sini. Kalau nak guna ni untuk copy balik, tuan-tuan simpan dekat sini ya, savekan dia. Lepas tu ambil download ni ya, mana-mana boleh. Kita sudah biasa gunakan download ni, dia sementara je lah ya. Tekan download tu, ambil salah satu pada file, nama file ni, lepas tu rename dia ya. So yang ni 25 Januari, sekarang ni sudah Februari, jadi kita tukarkan 7, hari ini ialah 7 Februari 2024 dan savekan saja. Besok mungkin kalau kita nak guna nanti, kita boleh kopikan balik daripada file tadi ke Lexilogos dan kita akan sambung besok pembentangan penerangan kalimah tu ya. Jadi penerangan kalimah tu kita akan buat dalam Jawi ya, dalam Jawi, dalam satu ayat ya, dalam satu ayat. Lebih baik kita gunakan dalam satu ayat daripada kita dia persatu pun ya, dalam satu ayat untuk menerangkannya. Dia akan membabitkan jenis kalimah tu, fungsi dia ya, dan pertalian dia dan sebagainya dalam konteks ayat tu nanti, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sampai sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا